Fuh, saya baru je selesai satu talk dekat Hotel Holiday Inn Melaka. So kalau anda orang Melaka, cuba komen sikit dekat bawah ini. Tulis, saya orang Melaka. Special video sempena 180,000 subscriber di YouTube channel Dr. Adam Zubir. Doktor siapa? Doktor Kewangan Anda. Jom! So soalan pertama daripada Haris Nana. Saya pasti soalan saya tidak dipilih. So tahniah Haris kerana soalan anda terpilih. Apakah cara nak meminimalkan bayar zakat simpanan? Kalau tak boleh buat macam tu pun still nak dengar ulasannya please. So jawapannya, letaklah duit simpanan tu ke tempat yang tak perlu bayar zakat. Contohnya macam tabung haji. Anda letak duit dalam tabung haji, anda tak perlu pun nak mengeluarkan zakat simpanan. Ataupun yang terbaru ini, Amanah Hartanah Bumiputera, AHB pun sama juga sebab setiap keuntungan dah diasingkan dan dikeluarkan zakat untuk pencarum-pencarum. Right? Soalan seterusnya daripada Fender 88. Salam doktor, ada satu soalan dalam dilema. Saya ada cash untuk settlekan loan, tapi adakah berbaloi untuk settlekan hutang tu ataupun bayar je macam biasa dalam keadaan ekonomi sekarang? Thanks doktor. So soalan Fender ni sangat-sangat menarik dan sangat-sangat relevan, terutamanya zaman ekonomi yang sekarang ni lah. Kita diambang krisis ekonomi. Harap-harap taklah. Ada hutang jahat. Berkadar faedah ni dikenakan kepada kita setiap bulan. Okay? And dia compounded. Dan kadar faedah tersebut pun kaedah faedah yang berubah-ubah. Seperti credit card. So, kalau loan macam credit card ini, berbaloi untuk kita settlekan, kita langsaikan secepat mungkin. Okay? Dia bergantung pada jenis loan. Tetapi kalau loan, contohnya macam loan kereta misalnya. Loan kereta ni, loannya berkadar tetap. Bagi saya, anda selesaikan, tak selesaikan, kadarnya sama. Kadar faedah OPR daripada bank negara naik ke turun, loan kereta anda tetap sama. So kalau loan macam ini, saya nasihatkan bayar seperti biasa. Kenapa? Sebab zaman-zaman kegawatan ekonomi ini, cash is king. So anda nak simpan cash. So jangan gunakan duit simpanan anda untuk langsaikan hutang. Sebab let's say anda dah selesaikan hutang, tiba-tiba anda hilang pekerjaan ataupun gaji anda kena potong, bisnes tak boleh nak berjalan seperti biasa, sekurang-kurangnya anda ada simpanan. Saya jarang tunjuk kereta saya. By the way, this is my car, okay? And I really love my car. So we move to the next question daripada Akmal Abdul Halim. Salam, saya nak tanya, saya nak berniaga tapi tak ada modal because student. Well, use a lot of money, how to get income yang banyak, ya? Zaman sekarang ni, zaman kita hidup zaman digital ini, elakkan bisnes yang menggunakan modal yang tinggi. Okay? So kalau nak mulakan bisnes, cari bisnes yang tidak memerlukan modal yang tinggi. Saya sendiri pun mulakan modal RM80, RM200 untuk mulakan bisnes saya dalam industri kewangan ini. So daripada situ, bila bisnes kita boleh kembangkan bisnes modal kecil kepada untung yang besar. Kemudian barulah kalau anda nak laburkan ataupun anda nak mula bisnes yang menggunakan modal yang besar, tak ada masalah. Sebab bagaimana anda kembangkan bisnes yang bermodalkan kecil dengan bisnes yang bermodalkan besar adalah benda yang sama. So teknik itu yang lebih penting, bukannya duit. So next question, Syakir Syahiran. Pandangan Dr. Adam untuk pelajar universiti didahkan dengan ilmu pelaburan saham, unit trust, cryptocurrency sebagai subjek teras dengan keadaan ekonomi sekarang. Pandangan saya dalam keadaan zaman sekarang ni memang sangat-sangat bernas lah. Ini adalah satu tindakan yang sangat-sangat bagus. Satu, sebab market zaman sekarang ini pada ketika ini sedang berada dalam kejatuhan. So kalau kita nak mulakan sesuatu benda tu, lebih baik kita mula ketika market di bawah daripada kita mula ketika market berada di atas. Sebab bila market berada di atas, di puncak, kejatuhannya itu besar. Berbanding bila kita ada kat dasar, kalau jatuh pun dia tak jatuh teruk mana. Alright. Next question, Al-Imam. Sekarang zaman orang kesempitan kewangan. Ramai yang meminjam, nak pinjam bank tak lepas sebab bank statement tak cantik. Boleh tuan jelaskan cara terbaik buat pinjaman peribadi dari syarikat berdaftar dan lain-lain? Allahu Akbar. Okey, Al-Imam, soalan ni saya susah sikit nak jawab sebab saya bukan dalam industri perbankan. Tu yang pertama.
dan saya pun tak tahulah apa alternatif pinjaman yang ada di luar sana, sebab kita takut kalau nak buat pinjaman kat tempat selain daripada bank ini, kita takut kita pinjam daripada Along. Janganlah buat pinjam daripada Along, right? Yes, some people memang terpaksa pinjam duit. Okay, kalau tak boleh nak pinjam duit, bagi saya kena ikhtiar, kena usahakan untuk cari juga pendapatan. Okay, buatlah side income. Jangan malu untuk bekerja keras, terutamanya pada zaman sekarang ini. Welcome to the inside of my car, and I love the inside of my car. Okay, daripada Islindah Siddiq, saya nak join sesi belajar cara nak buat investment yang doktor nak siarkan nanti, tapi masalahnya saya tak ada Facebook. Ada cara lain ke? Kelas saya tak menggunakan Facebook. Okay, so tak ada Facebook pun tak apa. Anda hanya pergi ke adamzubair.com. Anda akan nampak free class. Dan klik pada free class itu, anda pilih apa yang anda nak belajar. So buat masa ini, kita ada ajar tentang pelaburan saham dan kita ada juga ajar tentang pelaburan unit trust. So anda boleh klik, pilihlah apa yang anda nak belajar. Dapatkan pendedahan terlebih dahulu. Dan kalau anda rasa benda ni adalah satu benda yang anda minat, dan you can go proceed to the next phase, okay, di mana anda boleh belajar dengan lebih detail. So harap menjawab persoalan Islindah Siddiq, di mana anda boleh belajar walaupun anda tak ada Facebook ke, tak ada TikTok ke, tak ada Instagram ke, kan, asalkan anda boleh tengok video ni, itu sudah mencukupi. Alright, terima kasih lagi saya ucapkan kepada mereka yang bertanyakan soalan-soalan yang bagi saya sangat-sangat bernas. Kami amat-amat appreciate benda tu. Dan sekali lagi saya nak ingatkan, channel YouTube Dr. Adam Zubair, kalau anda nampak dekat bawah ni, dah hampir mencecah 200,000 subscriber. Sikit je lagi. Alright. So, bagi mereka yang belum lagi subscribe, pastikan anda subscribe laju-laju supaya kita dapat capai 200,000 subscribers dengan cepat. Okay, community dalam channel YouTube Dr. Adam Zubair ini. Dan setelah kita capai 200,000, insya-Allah saya akan umumkan, okay, Special apa? Special apa tu? Kita kena capai dulu 200,000 subscribers. So, bagi mereka yang belum lagi subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe. Dan bagi mereka yang dah subscribe, mungkin anda boleh kongsikan channel ini kepada rakan-rakan anda, family-family anda yang mungkin dapat manfaat melihat ataupun menonton video-video yang ada dalam channel YouTube ini. So, itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.